Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Selasa 14 Mac 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau akan menyimak perincian belanjawan madani bagi membantu memastikan tahap penyampaian yang terbaik. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, ia juga bertujuan memastikan permasalahan rakyat disantuni dengan cekap dan adil. Menerusi catatan di Facebooknya, Perdana Menteri berkata langkah itu penting bagi memastikan manfaatnya sampai kepada rakyat serta golongan masyarakat yang disasarkan kerajaan. Belanjawan 2023 yang dibentangkan pada 24 Februari lepas memperuntuk sejumlah RM388.1 bilion dengan RM289.1 bilion untuk belanja mengurus dan RM99 bilion untuk belanja pembangunan, termasuk RM2 bilion simpanan luar jangka. Pada 9 Mac, Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 yang merupakan belanjawan pertama di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar diluluskan di peringkat dasar di Dewan Rakyat. Jabatan Perdana Menteri JPM menafikan satu tangkap layar berita yang tular di media sosial memetik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan cuti umum pada Rabu ini sesulan kemenangan Tan Sri Michelle Yeoh di Anugerah Akademi. JPM menerusi hantaran di laman Facebook rasminya memaklumkan maklumat yang disampaikan menerusi tangkap layar berita bertajuk PM Anwar declares public holiday on Wednesday. This is the pride of a nation itu adalah palsu. Sehubungan itu, orang ramai diminta agar tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Menurut hantaran itu lagi, tidak pasti, jangan kongsi. Tan Sri Michelle Yeoh diumum pelakon wanita terbaik Anugerah Akademi Oscar ke-95 menerusi watak isteri dan ibu dalam filem Everything Everywhere All at Once. Filem itu turut diangkat sebagai filem terbaik. Memasuki minggu ketiga, inisiatif pendapatan rakyat IPR kini sedang giat dilaksanakan. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Rafizi Ramli berkata lebih 20,000 permohonan diterima sejak inisiatif bagi membantu isi rumah miskin dan B40 itu dilancarkan pada 26 Februari lalu. Kita akan lancarkan lagi di beberapa tempat baru mesin vending. Dari segi usahawan tapak untuk usahawan tani, insya-Allah kita akan lancarkan tapak yang pertama minggu pertama dalam bulan April. Dan fokus kami sekarang ini ialah memproses dan memadankan pemohon-pemohon itu dengan bentuk aktiviti penjanaan pendapatan yang mereka pilih. Tambahnya, dijangka proses permohonan tersebut dijangka mengambil masa 2 hingga 3 bulan. Beliau juga memaklumkan peruntukan RM750 juta yang disediakan kepada Kementerian Ekonomi tahun ini untuk program IPR bagi membantu 130,000 rakyat golongan termiskin adalah mencukupi. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program naratif khas dengan topik inisiatif pendapatan rakyat di Angkasa Puri. Kelulusan khas sementara pengiputan telur ayam tidak melibatkan dana awam. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan sebarang pembelanjaan dan risiko untuk mengimport telur ayam ditanggung sepenuhnya syarikat pengimport. Kerajaan tidak memberikan subsidi kepada telur ayam import seperti mana yang dinikmati pengeluar telur ayam tempatan. Bagi memastikan rakyat menerima telur ayam import yang selamat dan bebas penyakit, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar melaksanakan kawalan kemasukan telur ayam import di pintu masuk negara. Kawalan adalah secara ujian hold, test and release HTR, merangkumi ujian PCR untuk pengesanan bakteria Salmonella, virus Newcastle disease dan avian influenza. Hanya telur ayam yang lepas ujian HTR dibenarkan masuk ke negara ini. Setakat ini tiada telur ayam yang diimport gagal ujian ini. Berdasarkan rekod DVS, usaha kerajaan mengatasi kekurangan bekalan telur ayam sejak Januari lepas telah mula menunjukkan perkembangan positif.
Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan pengimportan telur ayam akan dihentikan sekiranya bekalan dan pengeluaran kembali stabil. Sehubungan itu, beliau berharap bekalan keperluan pengguna itu dapat kembali pulih seperti sedia kala. Banyak orang import daging, import kubis, berbagai yang lain. Dan bila kubis korang, kita minta dia orang import kubis. Kalau telur korang, kita minta. Tapi semua macam kubis kekal, yang ni tidak. Yang ni bila dah stabil pengeluaran telur kita, stop. Kita harap stabil lah. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian bantuan wang persekolahan Akrobank 2023 kepada 200 pelajar kurang berkemampuan di Shah Alam. Sementara itu, seramai 200 pelajar dari 10 buah sekolah rendah sekitar Parlimen Kota Raja menerima bantuan wang persekolahan RM150 beserta kelengkapan sekolah. Inisiatif itu dilaksana bagi menampung keperluan persekolahan bagi golongan berpendapatan rendah P40, ibu tunggal dan anak yatim. Ada dia bentuk khidmat bawah peruntukan ahli parlimen. Jatuhnya yang datang ke pejabat, yang minta bantuan semua kita sentiasa lah. Tidaklah dalam majlis besar seperti ini. Tapi kita sentiasa melalui pejabat khidmat itu. Peruntukan yang diuntukkan kepada ahli parlimen. Klinik Kesihatan Shah Segamat dikenal pasti sebagai fasiliti kesihatan paling terjejas akibat banjir di Johor selepas ditenggelami air awal bulan ini, menyebabkan kerosakan aset bernilai ratusan ribu ringgit. Esko Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun berkata bencana banjir turut mengakibatkan kehilangan dan kerosakan rekod-rekod kesihatan pesakit. Menurut Tian Sun, pengoperasian klinik kesihatan Shah yang mempunyai kira-kira 80 petugas kini ditempatkan secara sementara di Balai Raya berdekatan. Klinik kesihatan tersebut menerima kira-kira 150 temujanji pesakit sehari, tidak termasuk rawatan secara hadir sendiri. Fasiliti kesihatan tersebut kini sedang menjalani kerja pembersihan dan sedang menunggu peruntukan daripada Kementerian Kesihatan bagi kerja baik pulih. Kita sedang berusaha untuk memohon aset yang baru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi untuk short term ini, untuk jangka masa pendek, kita telah mendapatkan aset tersebut, kita pinjam atau berkongsi dengan KK yang berdekatan ataupun pinjam dengan hospital. Okey, dan kita telah buat permohonan dengan KKM dan mudah-mudahan permohonan ini dapat diluluskan dengan kadar yang segera supaya kita dapat memulihkan pengoperasian KK tersebut dalam masa yang terdekat. Secara keseluruhan, terdapat 30 fasiliti kesihatan yang terkesan akibat banjir di seluruh negeri dengan jumlah tersebut berubah-ubah mengikut keadaan semasa aras air. Penyelarasan pencen untuk veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dijangka dimasukkan dalam Belanjawan 2024. Kaedah terbaik sedang diteliti bagi menentukan kadar pencen tersebut. Ke arah usaha itu, perbincangan dengan pihak terlibat akan diadakan. Kalau kita buat dan kita prepare sekarang, pre-budget session untuk 2024 punya budget, akan kita bincang betul-betul dan jika diluluskan, if at all diluluskan, will be considered by the government, it will be in 2024's budget. Okay. Saya tak janji apa-apa. I never promise anything. I know that is not within my authority to say, not my decision. Okay. I didn't promise anybody, but saya kata dalam parlimen kita akan buat yang terbaik. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan berangkat pada majlis santapan malam sempena istiadat pembukaan persidangan penggal ke-6 Dewan Negeri Selangor ke-14 di Shah Alam malam tadi. Majlis santapan malam itu dilaksanakan selepas terpaksa ditangguhkan sebelum ini akibat penularan COVID-19.
Berangkat sama Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin. Majlis turut dihadiri Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, Speaker Dewan Negeri Selangor, Ang Siu Lim dan semua ahli Dewan Negeri Selangor. Majlis turut diserikan dengan persembahan kebudayaan dan nyanyian. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, baginda menerima persembahan cenderahati daripada Speaker Dewan Negeri Selangor. Selepas lebih puluhan tahun masalah muara cetek di Muara Sungai Merang berbangkit dan tiada jalan penyelesaian muktamad, golongan nelayan, pengusaha resort dan bod pelancongan di situ mengambil inisiatif mengumpulkan hampir RM20,000 bagi mendalamkan muara sungai itu sebagai penyelesaian jangka pendek. Sebab selalu makan ikan segar kan. Lepas tu makan ikan beku. Macam sedih. Kalau kuala tu cantik, walaupun ombak ada gelombang sikit-sikit, dia orang boleh keluar. Ni kuala cetek tak berani nak keluar. Bermula November lalu hingga akhir Februari, aktiviti pelancongan ke pulau-pulau peranginan di negeri ini dihentikan seketika kerana musim tengkujuh monsun timur laut. Bot kita sendiri pun pernah mengalami di mana bot terbalik melibatkan kerugian kata silap saya sekitar RM30,000 pada ketika itu. Dan yang pertamanya ia menjejaskan reputasi kita. Yang keduanya kerugian yang melibatkan keselamatan orang. Kita takut orang ni serik untuk mari ke Pulau Redang melalui Muara Sungai Merang. Kita terpaksa menyewa eskavator, membuat benteng penahan ombak dan laluan dulu dan membeli guni supaya laluan untuk ke muara sampai ke laut tu tidak perlulah untuk setiap customer ataupun nelayan tolak bot pada pagi dan tengah hari. Ketua Cabang PKR Setiu Wan Rahim Wan Hamzah memaklumkan akan membawa perkara itu ke Kongres Nasional Khas PKR pada 18 Mac ini sebelum diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menyumbang sambil menjaga alam sekitar, itu antara inisiatif dilakukan Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang untuk membantu dan memberi peluang kepada orang lain turut serta meringankan beban ditanggung oleh mereka yang memerlukan. Cabaran berdepan COVID-19 pada 2020 memberi idea kepada Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang untuk menubuhkan Scott Charity Shop. Pengurusinya Muhammad Asmawi Sulaiman berkata, mereka menerima barangan terpakai daripada orang ramai, termasuk pakaian, barangan keperluan rumah dan barangan persekolahan. Yang mana hasil daripada jualan amal tersebut kita akan bantu mereka-mereka memerlukan di luar sana, seperti contoh masa banjir yang sekarang sedang dihadapi lah. Sebab apa, kadang-kadang di dalam situasi banjir seperti ini kita melihat kadang-kadang ada yang memerlukan pampers, lampin bayi, susu bayi, dan ia memerlukan kewangan untuk kita membeli lah. Dan daripada barangan terpakai ini kita jual, kita tukar yang menjadi wang dan kita akan bantu melalui apa keperluan semasa. Sambutan yang diterima sangat menggalakkan sehingga mencecah hasil RM20,000 sebulan. RM6 hingga RM8,000 daripada pulangan yang diterima akan disumbang kepada rumah kebajikan di seluruh Pahang setiap bulan. Bakinya dijadikan tabungan bagi program kebajikan termasuk diagihkan kepada penduduk terjejas banjir. Di banjir yang berlaku di Rompin dan di Segamat, pada awalnya kita dah hantar di Segamat dari segi sumbangan berunsurkan pakaian terpakai dan juga berunsurkan tilam dan sebagainya lah, kelengkapan kemudahan asas. Jadi untuk yang seterusnya kita akan hantar mungkin pasca banjir, yang mana kita akan bantu mereka dari segi pasca untuk kita terus membantu mereka-mereka yang terkesan masa banjir di daerah Rompin dan di Segamat, insya-Allah. Bukan itu sahaja, Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang juga sedang giat mengumpul dana untuk memberi sumbangan dalam bentuk barangan. Baik, kita teruskan berita pagi dengan perkembangan luar negara.
Cawangan Silicon Valley Bank SVB di UK telah dibeli oleh HSBC dengan harga nominal £1 dalam satu perjanjian menyelamat bank tersebut. Penjualan berkenaan yang diselit oleh Bank of England dan pembedaraan dibuat selepas laporan kegagalan SVB itu mencetuskan panik di Britain berhubung pelanggan utamanya dalam sektor teknologi dan sains hayat. Menurut kerajaan UK dalam satu kenyataan, keputusan menjual SVB UK Limited kepada HSBC dibuat selepas tercapainya kata sepakat yang diketuai oleh Perdana Menteri Rishi Sunak. Menteri Kewangan Jeremy Hunt menambah tiada wang kerajaan terlibat dalam urus niaga itu, manakala semua deposit pelanggan dilindungi. Hunt beri amaran pada Ahad bahawa terdapat risiko serius kepada firma teknologi dan sains hayat Britain yang menggunakan bank SVB. Pengawal selit Amerika Syarikat mengambil alih bank yang muflis itu Jumaat lalu selepas pelanggan bimbang dengan kedudukan kewangan bank tersebut. Kejatuhan Silicon Valley Bank SVB di Amerika Syarikat tidak akan memberi kesan langsung ke atas bursa tempatan atau syarikat Malaysia. Penganalisis berpendapat impaknya mungkin terlalu sedikit atau sifar. Menurut penganalisis, ia mungkin mencetuskan beberapa kesan tidak langsung kerana bank akan lebih berhati-hati selepas isu berkenaan. Berkemungkinan juga ia boleh menyebabkan pengetatan dasar pinjaman atau margin mengenai pasaran kripto. Krisis itu juga dilihat akan memberi kesan minimum kepada Bursa Malaysia dan tidak membimbangkan. Sehubungan itu, pengguna tidak perlu bimbang kerana sistem perbankan di Amerika berbeza dengan sistem perbankan tempatan. Sementara itu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam catatan Twitter berkata beliau tidak menjangkakan sebarang kesan langsung terhadap syarikat Malaysia akibat kejatuhan SVB kerana tiada firma Malaysia yang menyimpan di SVB. Pihak saudara China akan meningkatkan lagi keterbukaan tahun ini sejajar peraturan perdagangan antarabangsa berkualiti tinggi. Negara itu juga akan membuka pintu lebih luas kepada dunia dengan persekitaran dan perkhidmatan perniagaan yang lebih baik. Perdana Menteri China Li Qiang berkata China kekal sebagai destinasi pilihan untuk pelaburan global menghasilkan pelaburan langsung asing ke tanah besar dengan rekod lebih $189 bilion Amerika pada 2022. Beliau menekankan Expo Import Antarabangsa China yang diadakan 5 tahun berturut-turut merupakan langkah utama China membuka pasaran kepada dunia dan berkongsi peluang pembangunan. Tahun lalu, 2,800 perusahaan dari 127 negara dan rantau menyertai Expo tersebut. Ia telah membuktikan keterbukaan besar pasaran China menghasilkan banyak peluang kepada syarikat serata dunia. 2023 menandakan 45 tahun pembaharuan dan keterbukaan China yang bukan sahaja membangunkan negara itu tetapi juga telah mempengaruhi dunia. Ribuan doktor baharu di Britain menyertai mogok 3 hari bermula Isnin bagi membantah bayaran gaji yang diterima. Mogok itu adalah yang terbaru melibatkan kaki tangan di Perkhidmatan Kesihatan Negara NHS yang dibiayai kerajaan Britain yang menuntut kenaikan gaji yang lebih tinggi. Mogok 3 hari itu turut disifatkan mengganggu institusi kesihatan di negara tersebut. Kesatuan Sekerja mereka Persatuan Perubatan British BMA berkata gaji permulaan untuk doktor baharu adalah serendah £14 sejam. Menteri Kesihatan Steve Barley dilapor akan mengadakan pertemuan dengan wakil BMA pada Jumaat untuk satu rundingan berkaitan hal gaji. Gelombang mogok yang lebih luas di Britain melibatkan ratusan ribu pekerja sektor awam berlaku pada ketika kewangan awam UK semakin tertekan. Perdana Menteri Rishi Sunak dijangka membentangkan belanjawan negara Rabu ini. Susulan kebakaran di kamp pelarian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, panel penyiasat Bangladesh mendakwa insiden itu merupakan tindakan sabotaj yang dirancang. Pegawai penyiasat berkata kebakaran di beberapa tempat berlaku serentak pada masa sama membuktikan ia tindakan dirancang. Ia juga didakwa cubaan yang disengajakan untuk mewujudkan ketuanan di dalam kem oleh kumpulan militan.
Berdasarkan laporan diperoleh daripada 150 saksi, panel tersebut mensyurkan siasatan lanjut oleh agensi penguatkuasa undang-undang untuk mengenal pasti kumpulan di sebalik kejadian itu. Beberapa cadangan lain turut diusulkan, antaranya pembentukan unit perkhidmatan bomba yang berasingan untuk kem Rohingya, pembinaan tangki air dan penggunaan bahan tidak mudah terbakar bagi pembinaan tempat perlindungan. Kebakaran 5 Mac lalu mengakibatkan hampir 2,800 tempat perlindungan serta lebih 90 kemudahan termasuk hospital dan pusat pembelajaran musnah hingga menyebabkan lebih 12,000 orang hilang tempat tinggal. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah kepada Tan Sri Michelle Yeoh di atas kemenangan beliau di Academy Awards memenangi anugerah Best Actor. We are extremely proud of you. Bagi begitu ramai rakyat Malaysia termasuk juga para pelakon, para seniman, Tan Sri merupakan satu kebanggaan buat negara kita dan menjadi inspirasi buat semua. All the very best. Congratulations. We are so proud of you. Baik, kita teruskan dengan perkembangan sukan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin mengakui pelantikannya sebagai Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik 2024 di Paris tahun hadapan adalah satu amanah yang besar. Beliau sedia menyahut cabaran tersebut dan percaya misi memburu kilauan emas pertama Olimpik buat Malaysia tidak mustahil direalisasikan. Menurut Datuk Hamidin, sokongan dan kerjasama semua pihak adalah penting dalam memastikan misi kilauan emas Olimpik pertama dapat dilaksanakan. Beliau turut berterima kasih kepada Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh dan Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria atas kepercayaan yang diberikan terhadap dirinya. Ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang perlu saya pikul bersama-sama dengan pegawai lain supaya kita dapat meraih kejayaan, bukan hanya mendapat pingat emas sulung untuk Malaysia buat kali pertama di Olimpik, tetapi juga meraih seberapa banyak pingat yang boleh pada Olimpik 2024. InsyaAllah dengan doa daripada semua pihak dan kerjasama daripada semua pihak, insyaAllah kita akan berjaya. Tamasya sukan terbesar dunia itu dijadual berlangsung di Paris pada 26 Julai hingga 11 Ogos tahun depan. Cabaran Malaysia di Sukan SEA 2023 Kemboja pada 5 hingga 17 Mei depan bakal digalas oleh 677 atlet negara yang merentap dalam 34 jenis sukan. Ini merupakan penyertaan paling ramai dihantar kontingen Malaysia sejak edisi 2001 ketika menjadi tuan rumah buat kali pertama. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria berharap atlet negara yang terpilih tidak mensia-siakan peluang mencipta kecemerlangan di Kemboja nanti. Namun ia merupakan platform pengenalan atlet untuk temasya sukan yang lebih besar. Kebenaran yang diberikan dalam pemilihan ini jangan dipersia-siakan kerana Sukan Asia Tenggara menjadi medan pengenalan ke sukan antarabangsa sebelum mengintai peluang ke Sukan Asia dan Sukan Olimpik. Tambahnya, MOM memberi kelonggaran kepada atlet muda yang cemerlang di Sukan Malaysia untuk disenaraikan dalam kategori B sebagai proses pendedahan bagi edisi 2025 di Bangkok, Thailand dan 2027 di Kuala Lumpur. Seramai 390 atlet akan beraksi di bawah kategori A dan 287 lagi di bawah kategori B. Manakala bagi pegawai dalam kategori A pula seramai 150 dan kategori B sejumlah 87. Pemain badminton persaingan wanita negara S. Kisona berazam untuk menampilkan prestasi yang lebih cemerlang dalam kariernya pada tahun ini selepas bergerak secara profesional. Dia yang tidak lagi bersama BAM kini dilatih oleh bekas pemain bergu lelaki negara Muhammad Zakri Abdul Latif yang dibantu bekas persaingan lelaki negara Arif Latif. Kisona yang berada di ranking ke-48 dunia berkata rejim latihan yang keras dan berintensiti tinggi di bawah jurulatih tersebut telah menyuntik keyakinannya untuk kembali beraksi di dalam gelanggang.
Fokusnya ketika ini adalah meningkatkan kepantasan dan kekuatan selain ketahanan staminanya ketika permainan. Journey sekarang saya train dengan Coach Zakri Latif dengan assist by Arif Latif, former single player also. So for now the training is quite solid with the team members saya semua lelaki lah. So the training is quite solid and quite tough also because as a perempuan kena nak do together with the men's peak power, right? So I think it's quite a good start for me. Kejohanan balik Pulau Half Marathon pada 4 Jun depan mensasarkan 3,500 penyertaan pelari dalam dan luar negara. Ini kali pertama kejohanan larian berskala besar diadakan di kawasan tersebut. Ahli Parlimen Balik Pulau Muhammad Bakhtiar Wancik berkata, setakat ini seramai 2,700 peserta telah mengesahkan penyertaan. Selain peserta tempatan, acara itu turut mendapat sambutan daripada pelari profesional dan amatur antarabangsa, antaranya Kenya, Jepun, Australia dan juga Amerika Syarikat. 43% of those who registered are from Klang Valley, then 25% are from Penang. And there are also international participation, mainly from Kenya, from Japan, from Australia, from China, from the US, from Vietnam, and mana lagi Thailand dan sebagainya, Indonesia dan sebagainya. Memandangkan acara tersebut dijalankan ketika musim durian, beliau berharap ia dapat menarik lebih ramai peserta. 3 kategori dipertandingkan, 21 km, 10 km dan 5 km. Penyertaan masih dibuka sehingga 30 April depan. Pencapaian demi pencapaian cemerlang. Tokoh-tokoh legenda sepanjang zaman di arena Sukan Negara mengimbau kenangan dan perjuangan atlet-atlet negara. Dalam Sukan Legend edisi Memori setiap Sabtu 11 malam di TV1 dan 11.30 malam di saluran Sukan RTM. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.